Zain Al-Habsyi dan juga kepada pensyarahnya iaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Zaini, Syekh Al-Qadiri. Kiranya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang memberi kesan dan juga pengaruh ke dalam roh dan juga jiwa kita, sehingga membawa kekuatan kepada kita untuk beramal dan juga menyebarkannya kepada orang lain. Al-Fatihah. Dan kita membacakan niat untuk ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Dan hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpahan kurnianya, rahmat dan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua. Kita dapat berjumpa pada malam ini, pada malam nisfu Syaban, malam yang penuh dengan kemuliaan, keutamaan dan juga kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menghidupkan malam ini dengan salah satu daripada perkara yang boleh menyebabkan kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan duduk di dalam majlis ilmu malam nisfu Syaban, seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis dan juga riwayat-riwayat. Ada riwayat yang telah disahihkan oleh para ulama dan ada juga riwayat-riwayat yang datang dengan hadis dhaif. Namun demikian, tahqiq ataupun kajian yang telah dilakukan oleh para ulama daripada ahli sunnah wal jamaah mendapati bahawa hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan keutamaan malam nisfu Syaban itu tidak datang dengan satu jalur riwayat sahaja, tapi ini datang daripada berbagai riwayat yang menyebabkan sebuah hadis dhaif apabila disokong dengan jalur riwayat yang lain, ia akan menyebabkan hadis dhaif itu tidak kekal sebagai hadis dhaif. Kerana di dalam ilmu mustalah hadis, iaitu ilmu usul hadis, sebuah hadis dhaif itu tidak semestinya ia yang kekal sebagai hadis dhaif. Jika didapati pada kitab hadis yang lain ada jalur riwayat yang lain yang hadisnya lebih kurang dan juga seumpama seperti hadis yang dikatakan dhaif itu, maka ia yang mendukung, walaupun yang disokong itu juga hadis dhaif. Jika hadis dhaif dikumpulkan, maka ia menjadi suatu sokongan yang dalam istilah ilmu usul hadis dipanggil sebagai syawahid dan juga tawabi', sebagai yang menukung dari segi matan dan juga dari segi riwayat, yang menyebabkan hadis dhaif itu boleh dinaikkan tarafnya kepada hadis hasan. Mereka yang tidak jujur di dalam ilmu hadis, mereka akan membawa satu riwayat, mereka mengatakan ini hadis dhaif, tidak boleh dipakai. Itu satu jenayah di dalam ilmu hadis jika hanya membawa dengan satu riwayat. Kerana dalam ilmu hadis tidak semestinya satu hadis itu dhaif bermakna hadis itu selama-lamanya hadis dhaif. Perlu dilihat dalam khazanah kitab-kitab hadis yang lain, adakah ataupun tidak riwayat yang seumpama ataupun yang lebih kurang seperti riwayat itu matanya daripada segi lafaz hadis. Perlu dilihat kitab-kitab yang lain jika ianya menjadi penyokong kepada yang mereka katakan ini adalah hadis dhaif, tidak ada keutamaan dalam nisfu Syaban, ini adalah sesuatu jenayah. Apabila mereka mengatakan kepada orang awam, maka orang awam akan pening dan keliru, kebincangan berlaku, kekeliruan berlaku.
Dan yang diperhatikan itu juga adalah yang bertaraf ulama. Maka seseorang ulama itu jika dia jujur dengan ilmu hadis, maka dia perlu perhatikan adakah hadis tadi itu tidak disokong langsung dengan riwayat-riwayat yang lain, sehingga menyebabkan hadis tadi itu boleh naik kepada hadis hasan. Begitu juga hadis hasan juga tidak semestinya ia berada pada tahap yang sama. Apabila ia disokong dengan hadis hasan yang lain, disokong sesuatu hadis hasan itu boleh naik taraf kepada hadis sahih, dinamakan sebagai hadis sahih di ghairihi. Yang hadis sahih tadi naik kepada hadis hasan, dinamakan sebagai hadis hasan di ghairihi. Mereka yang mempelajari ilmu hadis dengan mendalam, usul-usulnya, kaedahnya dan mustalahnya, mereka akan melalui kaedah hadis tersebut. Walhasil, pada malam nisfu Sya'ban, seperti mana yang telah tertera dalam kitab-kitab ulama-ulama yang muktabar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa malam nisfu Sya'ban telah dihidupkan malam ini sejak daripada zaman para salafus salih. Imam, seperti mana yang telah ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah alaih dan kitabnya bahawa antara 5 malam yang mempunyai kelebihan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Yang antara malam yang lain adalah malam awal Rajab. Malam yang lain adalah malam Aidul Adha. Malam yang lain adalah malam Aidul Fitri. Pada malam yang lain tersilap pada malam Lailatul Qadar. Dan antara 5 malam yang mempunyai keistimewaan, keutamaan dan kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ramai daripada para mufassirin, ahli tafsir hadis, apabila mensyaratkan dan memberi tafsiran kepada ayat yang kedua ataupun ayat yang ketiga daripada surah Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam tersebut diputuskan perkara-perkara yang menjadi ketentuan ke atas makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ramai mufassirin mengatakan malam tersebut adalah malam nisfu Sya'ban, pada malam 15 Sya'ban. Malam ini malam 15 Sya'ban, esok masuk 15 Sya'ban. Bermakna kita ada lebih kurang masa 2 minggu lagi untuk sampai kepada Ramadan dan Sya'ban. Tapi dinamakan sebagai diputus, pada malam ini diputuskan sesuatu yang menjadi takdir ke atas hamba-hamba dari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu satu malam yang digantikan buku baru, malaikat mencatat dan mereka menukar buku untuk malaikat melihat update-update yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang berada dalam Lauh Mahfuz itu tidak semestinya ini yang tetap di situ, yang boleh diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sesuatu yang telah letakkan dalam Lauh Mahfuz sebagai suatu ketentuan, ada yang Allah SWT tetapkan dia, dan ada yang Allah SWT boleh ubah. Dan dia sabit daripada nas Al-Quran sendiri yang mengatakan wa yufidullaha indahu ummul kitab, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh yaqullahu ma yasha wa yufid fa indahu ummul kitab. Yang mana ummul kitab itu adalah kitab induk, iaitu Lauh Mahfuz. Di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala ada sebahagian yang telah diletakkan ketetapan dan ketentuan di dalamnya, dan ada di antaranya yang Allahu ma yasha, ada yang Allah Taala padam sebagaimana yang dituruti dan sebagaimana yang dikehendaki dan juga diingini Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dipadam itu kerana amalan manusia itu, amalan manusia itu. Ada seseorang yang berkhidmat kepada ibu bapa, yang ada yang buat bersilaturahim. Ini adalah antara 2 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Suatu pemuda yang seseorang manusia itu hendak panjang umur. Nabi SAW mengatakan ada 2 amalan yang jika kamu lakukan, maka umur kamu dan usia kamu akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah 2 perkara tersebut? Itu berkhidmat kepada kedua ibu bapa dan juga menghubungkan silaturahim. Kekuatan kedua amalan tersebut. Mengapa kata Allah SWT tetapkan ketentuan pada Allah SWT boleh ubah amalan kepada hamba?
Bukankah Allah SWT sudah tahu daripada awal adakah hamba itu melakukan silaturahim atau tidak? Allah Ta'ala sudah mengetahui sejak tadi adakah hamba itu akan berkhidmat kepada ibu bapa atau tidak. Maka di sini perlu kita faham bahawa yang berada dalam Lauh Mahfuz itu adalah ketentuan yang Allah SWT letakkan, yang dikeluarkan daripada ilmu Allah SWT yang asal. Daripada ilmu Allah letakkan di Lauh Mahfuz. Catatan-catatan kalam di situ menulis apa yang akan berlaku pada hamba ini, ketetapan, takdir, rezeki, ajal, jodoh, semua ini ditulis. Ketika Nabi SAW naik Isra dan Mi'raj, Nabi SAW dapat mendengar pergerakan daripada kalam tersebut menulis di atas Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Maka perlu kita faham di sini bahawa apa yang berada di Lauh Mahfuz itu hanya sekadar untuk pengetahuan para malaikat, supaya malaikat dapat mendidik apa yang berada di dalamnya, yang mereka akan menguruskan seperti mana yang telah termaktub dalam Lauh Mahfuz. Di pekerjaan dan juga tugas para malaikat, mereka tidak mendidik terus kepada ilmu Allah, kerana Allah, mereka juga tidak mencapai Allah SWT. Hatta para malaikat, hatta Jibril AS mengatakan, antara aku dengan Allah ada 70 hijab daripada nur. Jika satu hijab daripada nur terbuka, aku akan terbakar hangus menjadi abu dan juga debu. Begitu malaikat Jibril AS. Malaikat Jibril AS membawa Al-Quran itu, apa yang telah mempindahkan daripada ilmunya ke Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz adalah makhluk Allah SWT. Lauh maksudnya papan ataupun tablet. Lauh yang bahasa Melayunya papan, dan bahasa Inggerisnya tablet. Lauh canggih kan? Tapi tablet di sana lebih canggih kan? Subhanallah. Saya mempelajari Quran dulu di tempat yang mana kita kena terjemahkan daripada bahasa Arab kepada English. Jadi kita belajar sekali punya perkataan English sekali. Waktu zaman saya belajar, saya perlu mengetahui 3 bahasa terjemahan, 4 bahasa untuk memahami Al-Quran. Yang pertamanya bahasa Melayu, saya perlu lihat setiap perkataan apakah terjemahannya dalam bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Arab kepada Arab. Kerana kalimah Al-Quran adalah kalimah yang tinggi, kalimah yang penuh dengan sastra, penuh tinggi. Orang Arab cengang dengan Al-Quran. Mereka tahu bahawa perkataan ini adalah perkataan yang tinggi, dan ini bukan perkataan orang sastra. Ini bahasa yang indah, yang lain daripada perkataan yang diciptakan oleh manusia. Sebab itu para syair, ahli syair yang hebat, ahli sastra yang hebat, mereka datang daripada jauh. Saya nak cuba untuk berdebat ataupun berlawan lidah sastra yang Nabi SAW. Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, tercengang. Saya dah berpuluh tahun dengan sastra. Kita demi Tuhan, ini bukan buatan manusia, ini bukan buatan makhluk. Berapa ramai daripada ahli sastra, pakar syair, mereka masuk Islam hanya kerana tertawan dengan bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Jadi daripada bahasa Arab kepada bahasa Arab juga. Kerana itu ada tafsir itu semua bahasa Arab. Jadi kita kena tahu setiap perkataan apakah definisinya dalam bahasa Arab juga. Yang ketiga, bahasa English. Kalau kita belajar di tempat suasana English di sana, di Afrika. Jadi setiap perkataan dan apa terjemahan English. Dan yang keempat, bahasa Urdu. Bahasa Hindustan. Bahasa Urdu ini bahasa ilmu, campuran antara bahasa Parsi dan juga bahasa Hindu dan juga bahasa Pakistan itu sendiri. Urdu yang ulama-ulama datang daripada Nizamuddin, daripada Rewin, mereka belajar, dan kami belajar dengan bahasa Urdu. Jadi 4 bahasa yang kita perlu pelajari untuk memahami Al-Quran, dan ini yang membantu. Dan setiap perkataan kadang-kadang kita tidak dapat memahami dengan bahasa Melayu.
Jadi kita lihat dalam bahasa Inggerisnya. Kalau kita tak faham lagi dalam bahasa Inggeris, kita tak dalam bahasa Urdu. Kadang-kadang bahasa Melayu dan Inggeris miskin untuk menerjemahkan bahasa Arab. Jadi itu bahasa Urdu. Maka kita dah faham bahasa Urdu, kita tengok bahasa Urdu. Kalau tak faham lagi, kita tengok pula yang tafsiran bahasa Arab ni lagi. Penafsiran buka kamus-kamus yang besar dalam bahasa Arab. Dan setiap perkataan boleh dipecahkan pada beratus-ratus pecahan daripada satu huruf pun. Ini betapa kaya bahasa Arab. Seseorang yang mempelajari bahasa Arab, maka dia akan mengetahui bahawa mengapa Allah Ta'ala pilih bahasa Arab untuk dijadikan bahasa Al-Quran, kitab Allah yang terakhir, yang paling lengkap dan paling sempurna. Mengapa bahasa Arab digunakan sebagai bahasa perantaraan dalam Islam? Kenapa bahasa Arab digunakan oleh Nabi menutup kepada segala kenabian? Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi yang terdahulu mereka tak guna bahasa Arab. Nabi Isa menggunakan bahasa Arabic, Nabi Ibrahim menggunakan bahasa Yunani, Nabi Ismail mempunyai beberapa bahasa. Tapi dikatakan Nabi Ismail yang mula-mula bercakap bahasa Arab, kerana percampurannya dengan Arab Yaman daripada Bani Jurkum. Nabi Ismail. Nabi Adam bercakap bahasa Arab Suryani. Nabi Muhammad SAW bercakap dengan bahasa Arab. Kita di mana tadi? Tablet. Dia ketika belajar tu, zaman tu tablet tak ada lagi. Kita kata, apa saja tablet, Lauh Mahfuz, Lauh tablet. Tapi bila zaman tablet muncul, setelah daripada itu, Masya Allah, boleh faham macam mana dalam satu tablet tu macam-macam program boleh diletakkan dalam, macam-macam program. Jadi ia lebih memudahkan kita memahami komputer, memudahkan banyak kita memahami perkara-perkara yang kita tak faham. Tetapi komputer itu adalah, ia ada sebagai satu perumpamaan, pemisalan. Tapi bagaimana Allah SWT meletakkan nama Lauh Mahfuz, tablet yang terjaga, papan yang terjaga, yang di dalamnya sudah tentu yang besar. Allah Ta'ala bagaimana keadaan yang lebih besar daripada langit dan bumi. Di situlah Nabi Jibril AS menurunkan 37 Al-Quran. Allah Ta'ala menurunkan daripada Lauh Mahfuz 37 Al-Quran ke langit dunia, iaitu langit yang pertama. Langit yang pertama. Dari situ malaikat Jibril membawa ayat demi ayat kepada Nabi SAW dalam tempoh masa 24 tahun, pada zaman Makki dan juga zaman Madani. Itu ketika Nabi SAW di Mekah dan juga di Madinah. Daripada ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hinggalah pada tahun yang ke-23 tahun 4 bulan sebelum kewafatan Rasulullah SAW seperti budak. Ayat yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Berdasarkan occasion, berdasarkan peristiwa, asbabun nuzul, maka diturunkan ayat surah demi surah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tablet tadi, tablet Lauh Mahfuz itu sesuatu yang Allah letakkan itu program apa yang akan dilakukan oleh makhluk Allah SWT, hamba Allah SWT. Suatu program. Di situ malaikat akan melihat yang telah diprogramkan oleh Allah SWT untuk umur seorang fulan itu. Jika dilihat umurnya 60 tahun, ini suatu program. Bermakna kalau ada sesuatu perubahan yang makhluk tadi excel ataupun yang dilakukan oleh seorang makhluk itu, program tadi boleh berubah menurut apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Bukan bermakna Allah Ta'ala tak mengetahui apa yang dilakukan hamba-Nya, tidak. Tapi ini satu sistem yang Allah SWT letak. Allah Ta'ala nak ajar kepada hamba untuk melakukan perkara dengan bersistem, sistematik, strategi, dengan plan, terancang.
berprogram. Dan mereka akan lihat umurnya yang ditetapkan 60, tapi jika dia bersilaturahim, boleh jadi dia akan tarik namanya pada umur 70 tahun. Dan dia juga berkhidmat kepada ibu bapanya, umurnya dinaikkan lagi kepada umur 70 tahun. Begini bagaimana apa yang diterangkan. Dan salah satu kefahaman dari ulama yang mengatakan apa yang dimaksudkan dengan hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan bahawa seseorang itu dipanjangkan usia, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia berkhidmat kepada ibu bapanya dan bersilaturahim. Ada juga penafsiran dari kefahaman yang lain yang mengatakan umur itu telah tetap, tapi yang panjang itu disebabkan keberkatan masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, sehingga ketetapan umur itu dirasakan panjang. Dalam masa yang pendek dia dapat melakukan bermacam-macam perkara. Itu dinamakan sebagai keberkatan masa. Tetapi ada juga hadis sahih yang lain yang mengatakan la yarudul qada illa doa. La yarudul qada illa doa. Tidak dapat menolak dan menangkis sesuatu yang telah diqadakan Allah, telah ditakdirkan ditetapkan Allah, kecuali doa. Jadi apa yang telah ditentukan dalam Lauh Mahfuz, yang telah diprogramkan itu dalam tablet Lauh Mahfuz, ianya Allah Ta'ala boleh didik dan Allah SWT boleh ganti yang lain. Dengan apa? Dengan usaha yang telah dimaksud manusia, dengan doa. Boleh jadi asalnya dia adalah ahli yang orang yang menerima kecelakaan ataupun kemalangan, tetapi dengan doa, ya Allah selamatkan aku daripada segala musibah, ya Allah selamatkan aku daripada segala malapetaka bencana. Doanya yang bersungguh-sungguh, sehingga sepatutnya kemalangan yang berlaku ke atas dirinya Allah SWT padamkan atau gantikan keselamatan dan juga keafiatan kepada dirinya. Inilah apa yang dipahami daripada tafsir Al-Quran, yang Allah ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ummul kitab, iaitu kitab induk dan mahfuz. Di dalamnya ada yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan apa yang telah ditentukan, dan ada yang telah padam, sama ada digantikan dengan perkara yang lain ataupun tidak digantikan, telah padam terus. Jadi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Daripada setiap malam 15 Syaban, menurut para mufassirin daripada surah Al-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim, di dalamnya diputuskan, diupdate, maksudnya diupdatekan semula apa yang akan berlaku kepada hamba ini, bagaimana ajalnya, bagaimana rezekinya, bagaimana jodohnya pada tahun tersebut, maka diupdatekan kepada malaikat. Padahal Allah SWT tak perlukan malaikat untuk nak tulis perkara kejahatan ataupun perkara keburukan. Allah Ta'ala tak perlukan malaikat. Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Tapi untuk mengajar kepada manusia, Allah SWT buat kerja dengan bersistem. Dihantar macam sekretari. Allah nak ambilkan makhluk ini sebenarnya. Ya, seorang bos sudah sekretari bersama dengannya, menulis, mencatat apa yang sedang nak dibuat, apa pilihan dia. Begitu Allah SWT muliakan setiap hamba-Nya yang bernama manusia. Dihantar seorang, 2 sekretari, 2 pencatat, kiraman katibin, pencatat yang mulia. Dan Al-Quran mengatakan, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang dilafazkan walaupun satu patah perkataan, walaupun satu huruf, kecuali di sisinya ada raqib dan juga atid yang sedia untuk mencatat. 24/7 bertugas, tanpa berehat, tanpa berhenti. Kerana sifat malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak rehat. Bekerja untuk Allah. Daripada seorang manusia akil balik sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, malaikat akan mencatat apa sahaja. Daripada dia bangun tidur sehingga dia tidur semula, sehingga daripada bangkit sehingga dia tidur semula, semua dicatat. Maka kerana itu ulama mengatakan bahawa lidah ini perlu diletakkan di belakang hati. Apa maksud lidah diletakkan di belakang hati?
Masa sebelum apa sahaja perkataan yang keluar daripada mulut kita, maka ini ditapis dengan hati dahulu. Adakah perkataan itu berfaedah untuk saya, untuk orang lain, atau ini akan memberi mudarat kepada orang lain? Maka sembunyikan lidah di belakang hati. Maka setiap perkataan yang tidak dikeluarkan, akhirnya ditapis dengan hati. Adakah perkataan itu akan menyebabkan aku menyesal di dunia dan di akhirat? Apabila telah disaring, apabila dia telah ditapis, fikir-fikirkan ini tidak perlu. Kalau ia keluar daripada perkataan, mungkin dia menyakiti hati orang lain, ia mengganggu emosi orang lain, ia mengganggu mental orang lain. Maka lebih baik ini dipendamkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam saja. Jika dia tidak ada sesuatu perkara yang baik untuk diucapkan, maka yang lebih baik adalah diam. Nabi SAW telah sebut 1400 tahun yang lepas. Dan ucapan ataupun diam tersebut, ini bukan hanya dengan ucapan, dengan lafaz, dengan perkataan, tapi apa yang di-type, apa yang ditulis, apa yang di-post ke dalam FB, apa yang di-post ke dalam Twitter, apa yang di-post dalam Instagram, semuanya dicatat oleh rakib atid. Rakib dan atid bukan hanya mencatat apa yang diucapkan oleh lidah manusia, apa yang ditulis, yang di-type, dicatat, semua dalam pengawasan rakib dan juga atid. Malah seseorang yang membuat isyarat, itu juga dicatat oleh rakib dan juga atid. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, kemudian keluar di hadapan mereka salah seorang isteri Nabi SAW yang bernama Safiyah radhiyallahu anha. Safiyah ini kedudukan badannya agak rendah sedikit, kedudukan ketinggian badannya agak rendah. Maka bila Safiyah lalu di hadapan mereka, maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha membuat isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan Safiyah ini pendek, rasanya. Safiyah tak nampak. Bila Safiyah berlalu, maka bagi isyarat, tak ucap pun. Sayyidina Aisyah tak kata, "Ya Rasulullah, Safiyah ini pendek." Tak. Dan isyarat tangan hadis sahih. Maka di situ juga Sayyidina Aisyah dapat lecture, dapat tarbiyah daripada Nabi Muhammad SAW sebaik-baik murabbi. Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Aisyah, jika ianya diubah menjadi percakapan dan ucapan dan jadikan objek dan dicampak ke dalam lautan, seluruh lautan akan busuk dengan apa yang kamu lakukan tadi. Wahai Aisyah, apa yang kamu lakukan tadi, jika ini diubah, dibentuk, dijadikan jasmani, busuknya yang keluar itu, jika ditenggelamkan ke dalam lautan, seluruh 7 lautan akan menjadi busuk kalinya." Pada suatu ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya dalam majlis Masjid Nabawi, tiba-tiba terbau bau busuk. Bau busuk. Maka sahabat semua bertanya, datang daripada mana bau seperti pangkai yang begitu busuk? Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Adakah kamu tahu daripada mana Allah datang busuk ini?" Kami tak tahu, ya Rasulullah. Di sini tak ada tempat persampahan. Nabi SAW mengatakan, ini adalah datang dari ucapan orang yang sedang mengumpat di hujung sana. Di hujung kampung sana, di hujung Madinah, ada orang sedang mengumpat. Ini telah membawa
sesuatu yang datang daripada mulut yang tersebut yang berbentuk umpatan yang kita dapat membawanya dengan secara panca indera, yang menyebabkan kita tidak dapat menghidup pada ketika ini kerana kita terhijab. Kalau tidak, setiap orang yang duduk tepi itu dia mengumpat dan dia memberi fitnah, tuhmah, mencaci, tidak akan dapat membawa betapa busuknya, betapa kenyingnya perkataan yang keluar. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha telah mendapatkan bermakna mengumpat itu bukan sekadar mulut, bukan sekadar ucapan, tapi mimik muka, isyarat, mengikut cara jalan dan sebagainya, yang memberi erti untuk merendahkan pada orang lain, untuk mengaibkan orang lain, ataupun yang bernaik, mencatat, menulis, semuanya adalah dikira sebagai umpatan. Rasulullah SAW telah memberi amaran kepada umatnya. Jika kamu tidak ada perkataan yang baik untuk diucapkan, maka yang terbaik adalah kamu senyap. Pada ketika ini alat-alat telah dicipta yang mana manusia dia boleh mencari untuk bercakap apa sahaja yang diinginkan tanpa terkesan dan mencarikan. Di hujung jari sahaja. Dia yang asalnya senyap, tidak pandai bergaul, tidak pandai bercakap dengan orang, tidak pandai berinteraksi dengan orang, seorang yang pendiam, seorang yang senyap, tak campur, tak intermingle dengan orang. Tapi apabila dia balik ke rumah, subhanallah, keyboard warrior. Apa? Keyboard warrior. Saya kenal ini pendiam, tak buka mulut, senang je dalam ofisnya, Masya Allah. Tapi dalam FB, Masya Allah, lantang, caci dan caci, Masya Allah. Tapi kita tidak bersangka buruk kepadanya. Mungkin dia sedang dalam keadaan nyanyuk, dia cari alasan. Mungkin dia dalam keadaan lupa. Katakan jika kita ada masa nanti kita tegur dia. Semalam awak tercaci tertulis ni, kata awak tak sengaja ni. Dia tak percaya awak tulis sebab awak ni orang yang berdiam, orang yang tak campuran, tak bercakap. Kita tegur dia. Tegur yang cari yang hikmah, yang kasih sayang, tak perlu terang. Walaupun yang dicaci itu kita sendiri. Esok kita jumpa dia, Allah, saya minta maaf, saya terbaca awak punya kata-kata besar pada saya. Biasa awak tertulis kan, awak tak sengaja kan, saya maafkan awak. Tapi kalau dia tak, saya sengaja, kenapa ada masalah? Kita minta maaf, mungkin saya ada berlanjur dengan awak dan sebagainya. Begini bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, dengan kasih sayang, dengan sifat kemaafan, dengan kelembutan. Dan seseorang itu tidak kira sebagai orang yang berakhlak jika dia berkeras dengan orang. Walaupun orang itu menzalimi, walaupun orang itu menganiayai, mentormani. Dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah adalah akhlak yang terbaik. Subhanallah, Rasulullah mengatakan, jika kamu beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, maka tak akan berkata yang baik, tuan kamu senyap sahaja. Supaya hari ini tidak campur dengan bermacam-macam tuhmahan dan cacian. Walaupun orang lain cuba mencaci jemaah kita, ataupun tim kita, ataupun grup kita, ataupun tarekat kita, ataupun syekh kita, maka tidak semestinya kita membalasnya dengan keras, dengan cacian juga. Cacian tidak dibalas dengan cacian. Cacian dibalas dengan adab, dengan akhlak, dengan kelembutan. Jika dia tidak mengetahui adab, maka kita ajarkan adab. Jangan kerana kita naik dan kita panas, jika kita pula seolah-olah hendak bertahan yang hak, tapi dengan cara yang salah, dengan cara kita mencaci dia, dengan cara kita membuka aib dia. Maka ini adalah suatu perkara yang perlu kita waspada. Ini amalan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jika kamu tidak ada sesuatu yang baik untuk diucap, untuk ditulis, untuk dicatat, untuk dipost, maka yang terbaik kamu senyap dan kamu diam. Man samata najah, kata Rasulullah SAW. Tapi yang melatihkan diri senyap, diam,
maka dia akan boleh kejayaan di sisi Allah SWT. Kalau tidak boleh hisabannya, boleh hisabat di sisi Allah SWT setiap nafas. Dan begini bagaimana pada malam nisfu Syaban Allah SWT telah memberi update bagaimana setahun ini pada Syaban hingga Syaban yang akan datang, maka para malaikat mendapat berita-berita terkini. Begini bagaimana sistem Allah SWT. Sehingga dunia dan langit ini Allah SWT tak perlukan 6 hari atau 6 masa untuk menciptakannya. Allah boleh ciptakan dengan sekelip mata, tanpa masa, tanpa detik. Tapi Allah Ta'ala kata, Inna Rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kamu menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, ataupun dalam masa 6 masa. Tak perlukan 6 masa menciptakan langit, lepas tu bumi, dan tumbuhan, lepas tu haiwan, lepas tu manusia, lepas tu lautan. Allah Ta'ala tak perlukan. Tapi Allah mengajarkan kepada kita, Allah SWT membuat kita dengan sistem. Ada yang Allah Ta'ala letak dalam mahfuz sebagai program table. Dia macam sistem komputer. Apa yang kita akan lakukan pada masa yang akan datang ini, setiap kemungkinan dan kebarangkalian yang kita akan lakukan, semua ada program dalam. Jadi pilih jalan A, apa natijahnya, semua dah ada program table atau mahfuz, terjaga di sisi Allah. Pilih jalan B, natijahnya begini. Pilih C, natijahnya begini. Pilih D, natijahnya begini. Demikian bagaimana la yaruddul qada ila doa. Maka sesuatu ini jangan berputus asa daripada Allah SWT. Maka jangan cepat hukum Allah SWT sudah saya ini ahli neraka. Dia tidak tahu apa yang termaktub di sana. Dia tidak tahu apa yang tersurat untuk. Dan saya tidak memang kaki pendosa, memang saya kaki pemaksiat, saya tak boleh dapat seru lagi. Saya tak dapat hidayat, hati saya dah keras. Biar saya dengan diri saya, kubur kubur saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang cepat menghukum Allah, sehingga dia sendiri yang menyalakan namanya sebagai ahli neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baik kepada Allah SWT. Hidayat dan juga rahmat Allah SWT meliputi segala sesuatu. Sehingga iblis itu apabila menyadari bahawa rahmat Allah SWT meliputi segala sesuatu, dia ingin bertaubat kepada Allah SWT. Iblis. Maka dia jumpa kepada Nabi Musa AS. Wahai Nabi Musa, kamu adalah kalimullah, Nabi yang boleh bercakap darat dengan Allah. Maka tolong beritahu Allah SWT, saya ingin bertaubat. Dan Nabi Musa AS naik ke atas bukit Tur Sina bermunajat kepada Allah SWT, memanjatkan apa yang diminta oleh iblis, ingin bertaubat kepada Allah. Dia juga ingin mengharapkan rahmat Allah SWT. Maka Allah Ta'ala memberi jawapan kepada Nabi Musa, wahai Musa, katakan kepada iblis, aku boleh terima taubatnya dengan syarat dia perlu pergi kepada kubur Nabi Adam dan sujud di kubur Nabi Adam. Pergi di sisi kubur Adam dan sujud di kubur Adam. Sujud. Nabi Musa AS turun dan beritahu kepada iblis, peluang untuk kamu bertaubat masih ada. Ya Allah SWT takkan syarat kepada kamu perlu pergi kepada kubur Adam dan sujud kepada kubur. Iblis terus melentik. Kata bagaimana? Ketika dia hidup dulu, aku disuruh sujud kepadanya, aku enggan. Aku tak rela untuk sujud kepada Adam. Dia diciptakan daripada api, dia diciptakan daripada tanah, aku diciptakan daripada api. Lebih baik daripada dia. Bagaimana ketika dia hidup, aku tak nak sujud kepada dia. Adakah aku akan sujud kepada dia ketika dia telah mati di kuburnya? Maka kemudian iblis terus meninggalkan Nabi Musa AS. Iblis, itu namanya iblis, asalnya namanya Azazil. Maka iblis daripada abalas iblis, maksudnya yang terputus rahmat daripada Allah SWT. Iblis maksudnya yang terputus, yang terjauh rahmat daripada Allah SWT.
terbelangan mendapat kutukan Allah SWT. Jadi telah diberi peluang oleh Allah SWT. Walhasil iblis juga ingin bertaubat kepada rahmat Allah SWT. Bagaimana dengan manusia? Sudah dimulakan rahmat Allah SWT, maka dia jangan sekali-kali berputus asa. Dan taqnatu min rahmatillah, kata Allah SWT. Dan sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Terus usaha berzikir, doa. Kerana itu ulama daripada para salafus saleh, mereka mengumpulkan manusia pada malam nisfu Syaban, membacakan 3 kali Yasin. Dengan niat yang pertama, Yasin yang pertama semoga Allah panjang dan umurnya, dan diisi umurnya itu dengan ketaatan dan juga kesalehan. Yasin yang kedua dengan niat semoga dia dijauhi daripada malapetaka bencana. Kerana malam itu malam diupdate takdir untuk malaikat. Dan yang ketiga, Yasin yang ketiga dengan niat semoga Allah SWT menunaikan segala hajat-hajat kita, keperluan kita, keinginan dan hasrat kita, semoga Allah SWT menyempurnakannya. Maka Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um telah menulis bahawa ini adalah amalan kepada salafus saleh. Begitu juga Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih menulis dalam fatwa bahawa ini adalah suatu perbuatan yang baik, mengumpulkan manusia membaca 3 kali Yasin. Dan keutamaan malam nisfu Syaban itu adalah sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang dimaklumi. Begitu juga anak murid kepada Ibnu Taimiyah bernama Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahmatullahi alaih mengatakan bahawa ini juga adalah amalan para salafus saleh. Mereka mengumpulkan manusia pada malam nisfu Syaban, dan mereka akan menghidupkan malam tersebut dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan Yasin. Dan hari ini kita duduk dalam majlis ilmu seperti ini juga adalah termasuk dalam arti kata Ihya'ul Lail nisfu Syaban, menghidupkan malam nisfu Syaban. Malam ini insya-Allah kita tidur, solat taubat 2 rakaat, kemudian kita niat berjam 3 dan malam solat tahajud. Kemudian jika dia nak solat istikharah, solat hajat, kemudian ditutupi dengan witir. Dengan witir 1 rakaat ataupun 3 rakaat ataupun 5 rakaat. Jika dia rasa tidak dapat bangun selepas dia tidur sehingga ke subuh, maka dia boleh dahulukan solat witir tersebut sebelum dia tidur. Lepas daripada solat Isya, selepas solat Ba'diyah Isya, ataupun selepas daripada solat sunat taubat sebelum dia tidur, dia ditutupi dengan 3 rakaat solat sunat witir. Sekurang-kurangnya 1 witir dengan syarat dia gantikan dengan 2 rakaat sebelum itu dengan 40 solat dengan salam yang berbeza. Maksudnya sebab itu dia nak buat 2 hajat, 2 rakaat hajat ataupun taubat. Lepas salam dia mengucap 1 rakaat. Tapi yang terbaik adalah 3 rakaat witir. Kemudian esok jika dia tidak bangun, itu witirnya. Jika dia bangun tahajud, maka dia tidak perlu berbaharui witirnya yang 1 rakaat. Tapi dia masih boleh tambahkan witir. Tadinya dia buat 3 rakaat, dia boleh tambah witirnya 2 rakaat. Dia tak perlu ganjilkan kepada 1 rakaat, kerana malam tadi sebelum tidur dia dah ganjilkan kepada bilangan witir tersebut, rakaat witir. Dihidupkan dengan bacaan Quran, dengan bacaan zikir, dengan selawat kata Rasulullah SAW. Sebuah riwayat mengatakan malam nisfu Syaban dibukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah riwayat mengatakan 300 pintu rahmat Allah Taala memandang hamba-Nya pada malam nisfu Syaban dengan pandangan yang khusus bagi mereka yang menghidupkan malam dengan amalan-amalan tasawuf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam itu bila yang bermula selepas maghrib tadi. Dan sekarang kita berada dalam malam nisfu Syaban. Dan untuk menyempurnakan hari malam nisfu Syaban, bangun malam tahajud, kita niat, ya Allah, kekuatan untuk esok nak sama lagi tahajud, ya Allah. Jika mereka yang sudah istiqamah dengan tahajud, alhamdulillah. Tapi malam-malam yang seperti ini, ulama sentiasa gunakan kesempatan untuk kumpul manusia, untuk galakkan mereka untuk beribadah. Kerana manusia kadang-kadang 1 tahun penuh dia tak dapat tahajud.
kerana kemalasan, kerana kepenatan dan sebagainya. Tapi malam-malam yang mulia ada keutamaan, maka ulama akan menggalakkan supaya dengan meninggalkan malam tersebut dapat keutamaan pada malam yang lain untuk tahajud. At least malam itu dia dapat bangun tahajud. Yang paling penting malam yang keutamaan dia dapat bangun tahajud. Tapi pada malam tersebut perlu minta kekuatan daripada Allah. Ya Allah, janganlah pada satu malam saja kita bangun tahajud. Berikan aku taufik untuk bangun esok itu, ya Allah. Esok pula dia dapat bangun, dalam beri kekuatan untuk esok malam juga untuk bangun tahajud, ya Allah. Jika manusia ramai yang tidur dalam keheningan malam, kita merintih mengajar kepada Allah SWT. Dan malam yang Syabat Allah Ta'ala mengumumkan adakah di antara kalangan hamba-Mu yang ingin meminta, yang aku ingin memberikan dan menganiakan kepadanya. Adakah daripada kalangan hamba-Mu yang ingin meminta istighfar yang akan ampunkan dosanya. Adakah di antara hamba-Mu hal minta ini. Adakah di kalangan hamba-Mu yang ingin bertaubat kepada-Ku, yang aku akan menerima taubat. Adakah daripada kalangan hamba-Mu yang ingin memanjatkan hajatnya kepada-Ku, aku akan sempurnakan menunaikan hajat. Demikian antara malam-malam keutamaan yang disebutkan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Antara malam disebut Syaban, bila-bila lagi ianya berkaitan dengan takdir. Untuk setahun diupdatekan kepada para malaikat, ditukarkan buku baru dan juga lembaran baru untuk diminta semoga Allah SWT memurahkan rezeki kita yang zahir dan juga batin. Bukan hanya rezeki zahir tetapi batin. Bukan hanya kekayaan zahir tapi kekayaan batin. Ilmu zahir dan juga ilmu batin. Yang batin itu yang dipandang oleh Allah SWT. Baik, kita sambung dan kita akan ambil sedikit. Kerana kita telah mengambil masa yang panjang pada malam Nisfu Syaban untuk kita berkongsi ilmu mengenai keutamaan dan juga kelebihan malam Nisfu Syaban. Semoga Allah berikan kita taufik, insya-Allah. Kita bakal mulai, insya-Allah. Kata Habib Kazim malam ini baru sampai di airport KLIA. Habib Kazim mengatakan, siapa yang bangun malam, dia dah terbangun tapi terlalu penat dan letih untuk bangun tahajud. Walaupun 2 rakaat yang ringkas pun dia tak dapat. Okey, dan Habib Kazim mengatakan untuk sempurnakan hak malam dia terbangkit. Kerana yang bangkitkan itu malaikat. Dan hadis mengatakan malaikat akan bantu para mukmin untuk bangun bangkit malam. Jadi sebagai menghargai apa yang telah dilakukan oleh malaikat, maka kita bangun, jangan diam saja dan tidur semula. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidur. Tak ataupun ada yang punya kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada tahu ada kata Nabi astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Supaya tidak terus meninggalkan tanpa sebarang mengambil bahagian daripada perkataan bahagian. Tadi perkataan la ilaha illallah. Bila dia dah segar, insya-Allah ambil sembahyang macam ni 2 rakaat at least. Lepas 2 rakaat, ya Allah, nasi sedar, ya Allah, ya Allah, rasa biar dengan Allah SWT, lazatnya bersendirian dengan Allah SWT. Sabar lagi 2 rakaat, sudahlah, jangan lepas. Sebab setiap malam yang memiliki keutamaan aura di lahir, aura di lahir. Dan gunakan kesempatan aura tersebut untuk cari kekuatan. Ya Allah, mana dapat tahajud, ya Allah, isi malam ini aku tahajud lagi, ya Allah. Jangan mengajar dengan mulazat dan mulazat. Demikian semoga Allah SWT berikan kita taufik dan hidayah, insya-Allah. Baik, dalam bab tauhid, dalam surat ke-3 wa annahu yarhamu man yasha min khalqihi fardan wa yu'adzibu man yasha minhum 'adlan kullu ni'matin minhu ta'ala fardun wa kullu ni'matin minhu 'adlun la yus'alu 'amma yaf'al wa hum yus'alun. فَمَنْ فَعَلَ
فيهم فهو غير معلوم ولا يطلعون على علمه ولا على أجله. Muslim warahmatullahi wabarakatuh mengatakan sesungguhnya Allah memberi rahmat kepada makhluk yang dikehendaki dari makhluk-makhluknya sebagai fadal, iaitu kemurahan. Fadal, apa maksud fadal? Kemurahan, kerahiman Allah SWT, kurniaan Allah, itu maksud fadal. Saya dapat lakukan ketaatan kepada fadal Allah. Apa maksud fadal? Ini kurniaan Allah. Saya lakukan ini semua dapatkan fadal Allah. Fadilah fadal. Sesungguhnya Allah memberi rahmat kepada makhluk yang dikehendakinya dari makhluk-makhluknya sebagai fadal Allah, dan Allah menyiksa makhluk yang dikehendakinya dari makhluk-makhluknya sebagai keadilan Allah. Segala kurnia dari Allah adalah fadal, iaitu kemurahan Allah, kurniaan Allah, anugerah Allah. Dan segala siksa dari Allah adalah keadilan Allah. Allah tidak akan ditanyai segala sesuatu yang dilakukan, sementara mereka, yakni para makhluk, akan ditanyai atas segala apa yang mereka lakukan. Segala sesuatu yang telah Allah lakukan terhadap mereka, yakni para makhluk, maka hal itu tidak dapat diketahui, yakni ghairu ma'lum, dan mereka para makhluk tidak akan dapat mengetahui ilmu Allah dan tidak dapat pula mengetahui keadilannya. Maka kita berada dalam bab akidah, dan ini adalah perkara pokok ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sedang membicarakan mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat Allah Taala yang kita sedang bicarakan pada ketika ini adalah sifat kerahiman Allah, sifat kasih sayang Allah, dan juga keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba Allah perlu memahami bahawa apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepada seorang hamba tersebut dengan bermacam kurniaan, dengan taufik dan juga hidayah, dia dapat menuju kepada ketaatan, dapat melakukan taqarrub, dapat melakukan ibadah, ataupun mendapat fadal ataupun kurniaan Allah yang lain berbentuk kekayaan, berbentuk kedudukan, berbentuk pangkat dan juga peringkat, berbentuk anak-anak, berbentuk gaji yang baik, rezeki yang baik. Maka itu semua adalah kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kelebihan kurniaan nikmat kepada kita, itu sebab Allah Taala merahmati kita. Kita dapat menjadi orang beriman kerana Allah Taala merahmati kita. Bukan kita yang makhluk diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang merahmati kita. Jadi kita berada dalam kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Taala. Dan dari kalangan orang beriman, Allah SWT pilih lagi untuk berada dalam kalangan orang-orang yang saleh. Dari kalangan orang-orang ulama, orang-orang alim. Tidak ada satu kurniaan yang lebih besar di sisi Allah SWT. Dan itu semua bukan kita yang ciptakan kelebihan tersebut, tapi ini adalah rahmat Allah SWT. Memahami perkara yang sedemikian adalah amat penting, supaya manusia tidak melihat bahawa ini aku, kerana ini berjaya kerana aku, ini maju kerana aku, lihat anak-anak aku berjaya kerana aku. Kita tidak nampak ini semua rahmat Allah SWT yang meliputi, menyelubungi segala-galanya. Bukan ini, segala taufik, segala hidayah, segala pertolongan, segala nusrah, segala bantuan daripada Allah, disebabkan kepada Allah. Apa saja keistimewaan kurniaan, sama ada ke atas kita ataupun ke atas orang lain. Seorang yang tidak melihat pada apa yang diberikan ke atas orang lain merupakan manifestasi dan penjajaran rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan timbul rasa hasad dengki, kerana dia tak nampak keadilan Allah itu. Dia tak nampak keadilan Allah, dia tak nampak kerahiman Allah. Kenapa dia diberikan? Kenapa dia diberi itu? Kenapa dia diberi ini? Kenapa dia naikkan pangkatnya? Apa istimewanya dia? Kenapa dia dapat tukar kereta baru? Kenapa dia dapat tukar motor baru? Kenapa dia dapat tukar necktie baru? Kot baru? Cuma itu soalnya. Sebab apa?
Sebab dia tak nampak itu adalah penzahiran rahmat Allah SWT ke atas hamba itu. Untuk seseorang menyaksikan manifestasi dan juga penzahiran rahmat Allah SWT, tidak semestinya ia berlaku ke atas dirinya. Saksikan dia ke atas orang lain yang mendapat. Orang yang dapat pendudukan tinggi, walaupun dia ada seorang yang hidup dalam keadaan mewah dan sebagainya, diserahkan daripada Allah SWT, itu semua rahmat Allah SWT ke atasnya, dari segi kekayaan dan sebagainya. Dan kita juga dirahmati Allah SWT dengan apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Apa yang sedikit yang Allah kurniakan itulah rahmat Allah SWT. Mungkin kalau Allah SWT memberi kita lebih atur kepada Allah SWT, kita berdeka kepada Allah SWT, lalai dengan perintah-perintah Allah SWT, dan segalanya dilakukan dengan rahmat. Kita melihat kepada orang lain dengan pandangan rahmat, dan apa yang diberikan kepada kita dengan pandangan rahmat dan juga keadilan. Yang sampai seseorang makhluk Allah Ta'ala berani dan tergamak untuk mempertikaikan keadilan Allah SWT. Hatinya protes. Kenapa dia dapat lebih? Kenapa bukan aku? Kenapa dia? Bukan aku? Maka dari situ ini adalah ketauhidan yang penting untuk dipahami. Segalanya datang dari rahmat Allah Ta'ala, menghormati kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Dan Allah Ta'ala mengazab kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya sebagai suatu keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menzalimi seorang hamba sedikit pun. Sedikit pun tidak menzalimi. Kenapa Allah Ta'ala banyak aku sakit? Kenapa aku dah berusaha tapi tak jalan? Kenapa tak maju? Aku dah keluar modal. Kenapa Allah begini? Allah tak adil ke? Kenapa aku yang berpenyakit? Orang lain semua tak berpenyakit. Kenapa aku? Maka dia mempertikaikan keadilan Allah. Apa yang telah diberikan itu, pertama dia lihat yang terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bukan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika dia tidak memahami makna ketauhidan maha adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana itu dia sentiasa berungut dan berungut, dia terprotes. Walaupun mulutnya tidak kuat, tapi hatinya protes. Seolah-olah disalahkan Allah. Suatu ketika seorang lelaki yang soleh dibawa buah jadikai balik ke rumah. Nanti isinya potong, dia dapati jadikai dari busuk. Maka isteri tadi dia marah. Jika ada busuk, kenapa bawa jadikai busuk? Kenapa dijual jadikai busuk? Kenapa beli jadikai busuk? Maka orang saya tadi kata, Inna saya ambil sini. Apa halnya? Ini kita tidak ingin busuk. Dia berumah kan? Dia berumah. Kenapa dia busuk? Suami dia kata, jual busuk. Siapa yang beli? Abang beli. Adik. Pada adakah abang inginkan buah ini dibeli dalam keadaan busuk? Dia kata, adakah penjual tadi ingin menjual sesuatu yang busuk, ataupun dia ingin jual yang paling terbaik? Adakah ini dalam bidang proses penjual tersebut? Dia dapatnya dan ketika dia tak menjual lebih, ingin menjual yang terbaik. Adakah ini salah pemborong yang beli borong dikai tadi? Dia tak, dia pun ingin mendapat yang terbaik, tapi dia beli secara berkai, secara borong. Maka bukan salah pemborong. Adakah ini salah penanam dan jadi busuk? Dia tak, penanam ini ingin tanaman yang baik. Adakah ini salah benih? Dia tak, ini bukan salah benih. Siapa yang ciptakan benih? Maka akhirnya orang sadar tadi membawa bahawa segala apa yang telah terjadi daripada awal penanaman
sehingga dia perlu lagi di atas meja makan dia, segala ini akan diaturkan oleh Allah SWT. Maka merumahnya itu sebenarnya merumah kepada Allah SWT, dia berbalik kepada Allah SWT. Jadi suaminya suami tak mahu beli yang busuk, penjual tak mahu jual yang busuk, peladang tak mahu tebikai yang busuk. Tapi siapa yang ciptakan ini semua? Siapa yang aturkan? Soalnya bagaimana menyusuri segala perkara, dia akan kembali kepada Allah. Dan oleh seorang yang telah memahami ketauhidan bahawa segala sesuatu daripada kurniaan adalah daripada rahmat Allah, kepada segala sesuatu yang berbentuk mudarat, keburukan, azab, siksaan, sesuatu yang buruk, ini daripada keadilan Allah SWT. Soalnya benar-benar menanam ketauhidan Allah, imanan yang jitu dalam hati, maka dia akan reda dan tenang dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Dia tak cepat melenting, dia tak cepat menampak, dia tak pandang sebarang. Kena tahu yang diaturkan oleh Allah SWT. Ya Allah tidak menzalimi walaupun satu zarah kepada hamba. Jangan sekali-kali hamba mendapat mudarat ataupun keburukan ataupun kemalangan ataupun penyakit, tiba-tiba disalahkan Allah SWT. Seolah-olah Allah tidak adil kepada dia, seolah-olah Allah tidak adil kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Dan jika seseorang yang mendapatkan api neraka juga di akhirat nanti, juga dengan keadilan Allah SWT. Jika di akhirat Allah SWT memutuskan seorang pendosa dan pemaksiat untuk masuk ke dalam syurga Allah, dan seorang yang dalam ketaatan di dunia ini untuk Allah Ta'ala masukkan ke dalam api neraka Allah SWT, itu berlaku dengan keadilan Allah. Dan yang masuk syurga tadi berlaku dengan rahmat Allah SWT. Dan tidak ada siapa boleh mempertikaikan, mempersoalkan dan juga menyoal Allah SWT. Kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk, kita perlu tahu di mana orbit kita. Jangan sampai terkeluar mengatur bagaimana, yang menunjukkan protesnya dan pertikaiannya kepada apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Allah tidak akan ditanya. Yang akan ditanya di akhirat nanti adalah perbuatan kita sedia akan ditanya oleh Allah SWT. Dan yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ini sebenarnya ayat Al-Quran. Allah tidak akan ditanya segala sesuatu yang dilakukan. Tak ada siapa yang boleh pernah ditanya Allah di akhirat. Ngabur. Tapi yang akan ditanya, yang akan dihisab, yang akan diambil account adalah kita manusia. Account kita sendiri, bukan account orang lain, bukan penghisaban orang lain, hisaban kita. Dan di sini bacakan itu dunia mati ini adalah dari Allah, merupakan fadl kebenaran Allah, dan segala siksa dari Allah adalah keadilan Allah. Walaupun yang sedemikian, tapi sistem Allah SWT di akhirat nanti seorang yang ketaatan Allah SWT layaknya memasukkan dia dalam syurga Allah SWT. Tapi tadi sebagai satu kefahaman, jika Allah ingin masukkan dia juga ke dalam api neraka, itu juga adalah keadilan Allah SWT. Jika seorang telah berdoa, telah beramal soleh, tapi dia masih dalam keadaan kesempitan dan kesusahan, itu juga berlaku dengan keadilan Allah SWT. Jika seorang yang goyang kaki tiba-tiba dia dapat kekayaan sekelip mata, itu berlaku dengan fadl Allah dan kurniaan Allah yang anugerah Allah. Tidak perlu dipertikaikan berapa adalah yang dia dapat jadi jutawan dalam sekelip mata. Tidak perlu dipertikaikan. Maka perlu sahih bagaimana kita berinteraksi dengan kebahagiaan dan juga kebahagiaan Allah SWT ketika itu masuk dalam pokok keimanan dan juga ketauhidan kita kepada Allah SWT. Allah Ta'ala Adam. Sedikit daripada bab fikah dan disyaratkan untuk sahnya solat dari pasal 57, dan disyaratkan untuk sahnya solat ialah mengetahui masuknya waktu solat dengan yakin. Ini adalah salah satu syarat sah solat. Kita telah memberitahu pada masa yang lalu apakah perbezaan antara syarat dan rukun. Masih ingat perbezaan syarat dengan rukun? Syarat solat dan rukun solat. Apakah syarat solat? Syarat solat. Apa perbezaan syarat dan rukun?
Syarat adalah sesuatu yang diperhatikan sebelum solat dilaksanakan. Rukun ini yang diperhatikan ketika solat sedang dan ketika ini dilaksanakan. Maksudnya syarat perlu disempurnakan sebelum solat dilakukan. Rukun-rukun adalah yang berkaitan dengan ketika solat itu didirikan, ketika sedang. Itu beza antara syarat dan rukun. Dan pada minggu depan juga kita dah bincangkan mengenai makna batin daripada masuknya waktu solat. Kita beri dalam 3 perkara. Yang pertama, masuknya waktu solat bermakna masuknya waktu appointment antara kekasih dengan kekasihnya, dengan bercinta dengan yang disintainya. Appointment yang telah diwajibkan dan kita diizinkan untuk masuk ke dalam malai rohnya dengan takbiratul ihram, untuk berdialog, untuk berkalam dengan Allah. Dan yang kedua, bermakna daripada dukhulul waqt, iaitu masuknya waktu solat, iaitu telah sampai masa untuk darjat kita, kedudukan kita ditingkatkan. Soal itu apabila dibaca oleh raja untuk dinaikkan title dia, pangkatnya, dia akan gigil, dia akan bersemangat melihat masuknya waktu solat dan peningkatan makamnya di sisi Allah SWT, meningkatkan darjat di sisi Allah. Dan yang ketiga, masuknya waktu solat adalah masuknya waktu untuk kita rafakkan, panjatkan hajat kita kepada Allah SWT. Dan hajat yang boleh dipurnakan. Kerana kita berhadapan dengan raja kepada segala raja, raja kepada segala raja, raja yang mencipta segala raja, Allah SWT. Itu makna batin yang perlu dilihat. Jika seseorang melihat dengan pandangan yang sedemikian, yang masuknya waktu solat, maka hatinya terpaut dengan setiap kali waktu solat. Dan dikatakan di sini sebagai syarat yang pertama adalah masuknya waktu solat. Juga daripada aspek batinnya adalah seorang yang arif billah, seorang yang sedang mencari dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikenali sebagai sahibul waqt. Itu orang yang sangat menjaga waktu. Waktu adalah suatu perkara yang bernilai. Dia akan menilai dan menghargai setiap waktu, setiap detik dan juga setiap masa yang dimiliki. Setiap masa digunakan sebagai modal dan juga kapital untuk dia meningkat di sisi Allah SWT. Begini bagaimana cara pandang orang-orang yang ingin menuju kepada Allah SWT. Bagaimana dia menghargai dan juga melihat kepada waktu masa dan waktu ini sebagai modal dan sebagai kapital, supaya satu masa tidak berlalu tanpa mendatangkan dan menghadirkan makna peningkatan makam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sahibul waqt. Jadi akan menghargai bahawa usia yang pendek di atas dunia ini untuk membawa bekalan kepada safar yang amat panjang, safar yang amat jauh. Seorang yang ingin melakukan safar yang pendek di atas dunia ini, pergi ke Kelantan untuk beberapa hari, dilakukan bekalan kesiapan. Hatta kalau seorang nak pergi piknik saja pun bagaimana dengan kelengkapannya, sediaan persiapannya. Bagaimana suatu perjalanan yang tidak ada hari penghujung, bukan 10 juta tahun, bukan 10,000 juta tahun, khalidina fiha abada. Sekian bagaimana seorang yang salik ila Allah, saya menjalan menuju Allah SWT dan melihat kepada masa ini, bagaimana dia dapat menggenggam masa ini. Jadi setiap masuk saja waktu-waktu yang tertentu, hatinya terikat untuk ditakarub kepada Allah SWT. Jadi lebih lagi masuknya waktu solat. Tidak orang yang berakhir dan memandang kepada Allah masuk waktu solat asal. Orang yang berjalan menuju kepada Allah SWT, dia tidak melihatnya pada zahir masuknya waktu salat. Masuk waktu salat syarat. Tapi hakikatnya sebaliknya.
sudah sampai masa perjumpaan seorang makhluk dengan Khalik, seorang hamba Allah dengan Allah yang menciptakannya. Maka demikian bagaimana para ahli billah lihatnya masuk waktu solat yang pandangan batin dan pandangan minggat, dan seperti mana masuknya waktu solat adalah syarat sahnya solat. Begitu ahli billah melihat bahawa syarat seorang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah SWT, hubungan hati dengan Allah SWT, melihat bahawa setiap masa yang diciptakan oleh Allah SWT adalah sesuatu yang amat berharga, yang mana Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan masa adalah ibarat pedang, jika kamu tidak memotongnya maka dia akan memotongkan. Imam Hasan al-Basri rahimahullah yang mengatakan kamu adalah kumpulan hari-hari, kamu adalah komposisi kumpulan hari-hari yang pada satu hari berlalu bermakna sebahagian daripada kamu telah hilang. Kamu kumpulan hari-hari ya? Setiap manusia Allah telah menetapkan berapa hari hidup di dunia. Satu hari berlalu maka satu bahagian daripada diri yang hilang. Maka setiap waktu untuk menghubungkan hati kepada Allah SWT, maka begini bagaimana seorang yang berjalan menuju kepada Allah SWT. Lihat syarat kebersihan, ketulinan hubungan hatinya, interaksi hatinya, jiwanya dengan Allah SWT, bahawa setiap waktu adalah solat. Setiap waktu adalah solat. Masuk waktu solat juga appointment. Keluar daripada waktu solat, keluar daripada solat, lepas memberi salam, dia terus menghadirkan dirinya dengan makna solat tersebut. Solat ada hubungan hatinya dengan Allah SWT. Di dalamnya ada salam, di dalamnya ada selawat, ada zikir, ada hati yang khusyuk, ada merendahkan pandangan. Maka setelah dia beri salam, dia terus berada dalam keadaan bapak, keterusan solat tersebut. Hatinya dia berjalan, dia bergaul, dia makan, dia minum, tapi hatinya terus bersalat setiap masa. Ini yang dinamakan sebagai dawam mustalah. Sampai sekarang tasawuf, dawam mustalah. Dan itu antara maksud daripada solat itu adalah membawa sifat di dalam solat keluar solat, kan? Maksud daripada solat antaranya membawa sifat-sifat dalam solat keluar solat. Dalam tasawuf dipanggil dawam mustalah, solat yang berterusan. Apa yang sifat kita nampak dalam solat, teruskan dalam di luar solat. Ada khusyuk, ada berhubung, ada interaksi hati dengan Allah. Badan kita kiblat kepada Kaabah, hati kita fokus kepada Allah. Setelah bagi salam, fokus kepada Allah terus bersama. Kiblat kita berada, tidak ada urusan, tidak ada pekerjaan kita, tapi hati itu berkiblat kepada Allah, berurusan tak putus. Nama solat dawam solat ataupun salatan solat tidak imun, solat tidak imun. Seorang hamba berada dalam solat dan imun, sentiasa dalam Al-Quran. Baik, kita pada bab tasawuf. Kita masih berada dalam bab takabur. Antara maksiat yang pertama berlaku di langit dan maksiat yang pertama berlaku di bumi adalah kepada sifat hasad dengki. Hasad dengki ini boleh membawa kepada sifat takabur. Iblis bermaksiat di langit kerana merasa dirinya lebih hebat, itu takabur. Bagaimana Nabi Adam lebih rendah daripada dirinya. Di bumi pula Qabil memandang dirinya lebih layak untuk mendapatkan adiknya berbanding Habil. Syariat Nabi Adam berarti tidak boleh kembar kahwin sama kembar. Dia perlu kahwin daripada adik kembar yang lain.
Pada zaman Nabi Adam tidak ada manusia lain. Setiap anak yang lahir daripada Siti Hawa alaihissalam yang kembar lagi perempuan dan perempuan 40 anak. Tapi syariat Nabi Adam yang keluar kembar adik-beradik, yang ni tak dikawin dengan, dia berkahwin dengan kembar yang lain. Maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk kahwinkan dengan itu demikian. Jadi Nabi Adam ingin kahwinkan Habil dengan adiknya Habil. Tapi Habil dia lihat adiknya lebih cantik daripada adik Habil. Apabila dia tak puas hati, dia kata dia lebih layak, maka dia membunuh Habil tersebut. Dan itulah laknat dan juga kutukan yang didapati oleh iblis ketika takabur tersebut. Bukan kerana berzina, bukan kerana berjudi ataupun meminum arak ataupun mencuri, sesuatu yang bersifat penyakit hati boleh menyebabkan seorang hamba mendapat laknat dan kutukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit hati. Jadi ini dalam ihsan, iman Islam ihsan. Dalam ihsan itu, makam ihsan inilah ilmu tasawuf untuk mencapai kepada makam ihsan tersebut. Supaya dibersihkan hati daripada sifat takabur, daripada sifat sombong, daripada sifat riak, ujub, daripada sifat cinta dunia, daripada rasa dengki, dendam, kesumat dan lain-lain. Abu Yazid Al-Bustami, Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah mengatakan, selagi manusia melihat ada orang lain yang lebih buruk, yang lebih teruk, yang lebih jahat dari dirinya, maka bermakna dia ada sifat takabur dalam diri. Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, siapa yang menganggap dirinya telah tawaduk, berarti dia belum lagi tawaduk, dia masih ada sifat takabur. Kenapa? Kerana dia memandang dirinya sudah rendah diri. Rendah diri adalah sifat yang mulia. Bermakna dia memandang dirinya telah mendapat sifat yang mulia, memandang dirinya telah tawaduk, itu adalah takabur. Hakikat kepada tawaduk tidak melihat kepada diri sudah mencapai sifat tawaduk. Tidak mungkin seorang memandang pada dirinya dalam budak, Masya Allah, dan tawaduk dan rendah diri. Tidak. Yang menjadi judge itu adalah Allah SWT bagaimana keadaan hati. Bukan kita yang memberi hukum kepada hati kita dengan kita telah mencapai ikhlas atau tawaduk. Tidak. Begitu juga dengan ruh dan juga hakikat ikhlas adalah seseorang tidak menyangka dirinya sudah mencapai tahap ikhlas. Jika seseorang mengatakan saya lakukan ini ikhlasnya, ikhlas lillahi ta'ala, mana dia belum ikhlas ini? Boleh jadi dia ikhlas, boleh jadi dia tak ikhlas. Bukan dia yang menentukan. Jika hatinya menyangka bahawa dia telah di dalam kalangan al-mukhlisin, kalangan orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas, bermakna dia belum lagi ikhlas, dia belum mujahadah lagi, sehingga dia menyangka bahawa dia belum lagi mendapat ikhlas, walaupun amalnya telah melakukan segala-galanya lillahi ta'ala, segala-galanya kerana Allah. Ya Allah, tak tahu dia ikhlas tak? Maka amat ganjil bila seorang mengatakan saya lakukan ini dengan ikhlas, saya ini ikhlas, saya buat dengan ikhlas. Yang mengetahui ikhlas ataupun tidak seorang hamba itu adalah Allah, atau bukan orang dirinya sendiri. Jadi tidak perlu cakap kepada orang saya ikhlas, apa tulis apa ikhlas, tak perlu. Tapi jika itu satu adat, ikhlas itu bukan bermakna apa yang berada dalam hatinya itu menunjukkan suatu citra hati, tidak mengapa, kerana itu telah menjadi adat. Tapi pada hakikatnya ikhlas itu adalah yang di dalam hati, yang penentunya adalah Allah SWT. Jadi urusan hati ini adalah seni yang halus, yang ini adalah urusan Allah SWT. Kerana itu hati itu definisinya adalah al-latifah rahmaniyah, sesuatu yang halus, yang latif, yang seni, yang bersifat rahmaniyah, yang bersifat rabbani, yang bersifat ketuhanan. Maksudnya kita tak tahu bagaimana bentuknya. Yang Allah yang letakkan daripada Allah direct dalam diri kita, tetapi kita tu bersihkannya.
Dalam Al-Hikam, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah alaihi mengatakan, siapa yang merasa dirinya telah tawaduk, maka sebenarnya ia adalah sebenar-benar takabur. Dan beberapa perkara yang menyebabkan seseorang itu boleh menjadi takabur. Yang pertama sekali, asbab takabur adalah ilmu. Bila memandang diri sudah mempunyai ilmu yang tinggi daripada orang lain, maka dia boleh menyebabkan dia rasa dirinya sampai dirinya dah ada sesuatu yang power, orang semua hormat, dan memandang orang jahil dengan pandangan yang rendah, maka dia ada takabur dalam diri. Tidak bermakna seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi, yang mengetahui sifat-sifat takabur boleh mensyarahkan sifat takabur dengan detail bersama dengan kebahagiaan kategori, dan mengetahui cara rawatannya bermakna dia telah selamat daripada sifat takabur. Tidak. Dia adalah struggle for the whole life. Kita berhadapan dengan manusia, kita berinteraksi pada pandangan mata manusia, maka kita berinteraksi dengan hati kita. Ya Allah, ilmu ini datang dari Engkau, Ya Allah. Mereka menghormati aku, mereka mencium tangan aku, mereka memuji aku, kerana Engkau masih menutup aib aku, Ya Allah. Kalau Allah bukakan aib aku, tidak ada siapa yang ingin menutup itu. Maka seorang yang berilmu, kita perlu melihat bahawa dia ada interaksi dengan Allah SWT. Manusia menghormatinya, dengan ilmu yang telah berikan kepada dia. Tapi jangan sampai dia terbawa, carry away, ataupun sampai dia terpedaya dengan ilmu yang dia ada, sehingga dia menyangka bahawa aku lebih baik daripada orang lain. Dan perkara yang kedua adalah ibadah. Seorang yang banyak ibadah, jika dia menyangka bahawa orang lain ahli neraka. Sebab apa tak banyak ibadah macam ni? Nanti dalam syurga, nanti dia ibadah orang, dia dah letak diri dia di syurga yang tinggi, orang lain siang di syurga rendah-rendah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak tahu hasil daripada ibadah. Semakin kita beribadah, semakin kita tawaduk, semakin kita rendah diri. Itu sama ataupun natijah yang sebarang daripada ibadah. Kalau tidak, dia akan jadi seperti iblis. Ibadahnya terlalu banyak, sujudnya banyak kepada Allah, tapi dia memandang diri yang hebat. Ujub kagum yang dirinya, khairan yang dirinya, yang menyebabkan apabila datang ujian Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka dia keluar warna takabur dia. Yang ketiga, harta. Soal yang banyak harta juga ada salah satu daripada asbab datang sifat takabur. Yang keempat, untuk paras. Ya Allah SWT berikan. Kita tengok cermin, oh, power tu, boleh tahan tu, handsome, jangan comel tu. Doa kat cermin tak baca lagi, tak apa lagi. Lepas ni kita hafal doa kat cermin. Selagi kita tak hafal doa ni, jangan tengok cermin. Doa kat cermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, seperti mana Engkau telah memperindahkan rupa parasku, Ya Allah, perindahkan akhlak. Supaya dia tengok cermin tu pun dia lihat yang mukanya yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu adalah datang daripada Allah. Bukan dia. Bukan dia yang menghandsomkan dirinya, bukan dia yang mencantikkan dirinya. Dia datang daripada Allah. Ada sesuatu yang lebih indah daripada kecantikan wajah dan juga fizikal, iaitu akhlak dia, hati dia. Itu maksud daripada hati tersebut. Keindahan tidak memerlukan banyak harta, tapi jawaharana punah, termata dalam hati. Baik, orang saleh bila dia memandang cermin, tu dia bersyukur kepada Allah SWT.
Dia bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Bukan hanya bersyukur dari apa yang Allah berikan, bersyukur kerana Allah SWT masih meninggalkan rupa dia sebagai manusia. Boleh jadi kerana dosa dan maksiat Allah boleh ubah rupa manusia menjadi wajah kerjai, menjadi wajah musang, menjadi wajah khinzir, menjadi tukar menjadi wajah anjing. Di mana yang telah berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Maka orang saleh bila bangun daripada tidur, sebab itu sebenarnya adakah masih tetap wajah manusia. Jauh lagi nak tahu kecantikan keindahan dia, tengok adakah ada rupa manusia lagi atau tak, ada rupa orang atau tak. Takutkan dosa dan maksiat dilakukan telah ubah muka. Ini bagaimana orang-orang soleh melihat cermin ini, mensifatkan segala keindahan kepada Allah, kesempurnaan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah dari segi nasab. Ada seorang yang terpedaya, tertipu dengan nasab, sehingga di mana orang yang bernasab rendah dan lebih rendah dari dirinya, lihat dirinya adalah yang terbaik dari kalangan manusia. Yang keenam adalah dari segi kelebihan yang dimilikinya, kelebihan atau kemahiran atau kepandaian atau kecerdikan. Ada sesuatu yang dia ada skill yang orang lain tak ada. Itu juga menjadi asbab takabur, yang orang lain lebih rendah daripada dirinya dan memandang dirinya lebih baik. Itu takabur. Yang ketujuh adalah kuasa atau pengaruh. Kuasa atau pengaruh. Melihat dia mempunyai pengaruh yang hebat, lihat orang lain semua tak ada apa-apa. Kau jangan nak tegur aku. Kau tak ada pengikut, kau tak ada pengaruh, kau tak ada kuasa, cuma diri kau dulu sebelum nak tegur aku. Kau ada sebab takabur. Dan yang ke-8, pengalaman. Jadi seseorang punya pengalaman, experience yang dalam, yang lama. Lihat orang yang mentah-mentah setahun jarum dan jutek, dia takabur kepada rendah. Itu adalah bagi pengalaman yang banyak pada dia. Bila apalagi dia memandang diri lebih baik, dia perlu berfikir kepada orang-orang bawahannya. Itu dia mentah, itu diindik, tapi bukan untuk melihat dirinya. Maka apa yang kita sebutkan itu semua adalah bagaimana kita berinteraksi dengan hati kita. Semoga Allah SWT baiki hati kita, insyaAllah. Allah berikan kekuatan untuk kita fight dan mujahadah. Dan sifat takabur yang mana Nabi SAW bersabda, dia akan masuk syurga seseorang yang kembali kepada Allah, membawa satu zarah atau satu etam daripada sifat takabur, sifat sombong di dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT membersihkan hati kita daripada segala macam penyakit dan menghiasi hati kita dengan sifat mahmudah, sifat yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dihiasi dengan sifat dan juga akhlak Rasulullah SAW. Semoga pada malam yang Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah pada malam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada soalan. Sebelum turunnya syariat solat pada Nabi Muhammad SAW, apakah solat-solat yang dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad, adakah solat da'imun itu solat hakikat? Kalau Nabi, naam, mereka semua adalah solat da'imun, solat yang sentiasa, tak ada solat. Dan sebelum zaman Rasulullah sudah ada solat, daripada zaman Nabi Adam sudah ada solat, seperti untuk kita rukuk, sujud dan salam dan sebagainya, semua sudah ada. Ada yang 4 rakaat, yang mula-mula solat zuhur ketika Nabi Adam, yang mula solat asar Nabi Ibrahim. Pada zaman Nabi SAW juga sudah ada solat. Sahabat juga bersolat, tapi belum wajib. Sehingga malam Isra Mi'raj, solat diwajibkan 5 waktu. Sebelum itu solat hanya terbentuk sunat saja. Apakah perlu menguasai ilmu syariah dahulu sebelum mempelajari hakikat? Sebenarnya syariah dan hakikat adalah perkara yang satu. Ini patut diselarikan. Tetapi untuk mencapai hakikat, seseorang itu perlu menguasai ilmu syariat terlebih dahulu. Ilmu syariat perlu dikuasai dahulu. Tapi perlu dipahami bahawa syariat dan hakikat adalah satu. Yang perlu diselarikan.
Apa hukum puasa selepas nisfu Syaban? Seorang yang tidak kebiasaan melakukan solat puasa Isnin dan Khamis ataupun melakukan puasa pada awal bulan, tengah bulan dan akhir bulan, atau tak terbiasa dengan puasa Ayyamul Bid, iaitu 13, 14, 15 pada bulan Hijrah, maka seorang yang tidak istiqamah dengan puasa, maka ianya dilarang. Dalam mazhab Syafi'i dilarang untuk berpuasa selepas daripada 15 Syaban sehinggalah maksudnya waktu Ramadan. Dan kan kita sudah terbiasa Isnin Khamis ataupun sudah terbiasa 13, 14, 15 ataupun sudah terbiasa puasa pada awal. Ada juga riwayat mengatakan disunatkan puasa pada awal bulan, tengah bulan dan akhir bulan. Tapi yang demikian, yang istiqamah boleh meneruskannya walaupun sebelum 15 Syaban. Yang dilarang adalah mereka yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Soalan kedua, jika suatu kawasan itu semuanya orang yang bermukim, apakah hukum solat Jumaat mereka? Bolehkah mereka tinggalkan solat Jumaat? Baik. Solat Jumaat wajib ke atas mereka yang bermustautin. Tidak wajib ke atas orang yang bermukim. Ada perbezaan antara mustautin dengan bermukim. Mustautin adalah mereka yang tidak duduk di situ. Orang yang mukim adalah orang yang berada di situ adalah urusan kerja, dia sebab ada di situ lebih dari 4 hari. Duduk di situ 4 hari, 10 hari, seminggu, 2 bulan ataupun 3 bulan. Itu bukan tempat rumah dia. Itu mungkin sebab pekerjaan dan sebagainya, tapi dia dikira sebagai mukim. Itu kan dia dah duduk, dia niat untuk duduk lebih daripada 4 hari, dia kira sebagai mukim. Maka apakah hukum salat Jumaat mereka? Bolehkah mereka tinggalkan salat Jumaat? Maka ulama mengatakan mereka yang bermukim juga perlu salat Jumaat di tempat mereka. Melainkan jika mereka ada urusan kerja pada hari tersebut, maka boleh ditinggalkan. Kalau tidak, yang bermukim juga perlu salat Jumaat. Yang boleh yang diberikan kelonggaran yang luas dalam salat Jumaat adalah orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir, orang yang bermukim, tidak ada urusan dan urusan pekerjaan, kenapa dia berada di situ, maka dia perlu solat Jumaat. Yang musafir juga jika dia bertolak bersafar selepas daripada waktu subuh, maka di tengah jalan dia perlu cari tempat untuk solat Jumaat. Apa hukum lelaki dewasa sentuh kulit kanak-kanak wanita yang belum balik, batalkan tidak berwudu? Maka jika lelaki dewasa itu mempunyai tabiat syahwat yang normal dan tidak memandang kepada kanak-kanak wanita, kanak-kanak wanita, kanak-kanak perempuan yang belum balik, maka jika dia memandang kanak-kanak perempuan yang belum balik tidak ada syahwat, maka tidak batal wudu. Tidak batal wudu. Tapi ada orang yang syahwat lain macam tadi, jika memandang kepada kanak-kanak yang kecil pun timbul syahwatnya, maka haram untuk memegang kepada kanak-kanak tersebut. Jika dia pegang, batal wudu. Itu soalan. Semoga Allah SWT dengan hidayah bermanfaat, insyaAllah zahir dan batin. Dan insyaAllah semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk amal yang kita belajar pada malam ini, dan kita niat untuk sebarkan kepada orang yang tidak hadir, yang niat untuk memasukkan kegembiraan dalam hati Rasulullah SAW, untuk mengajak manusia dan menuduh manusia kepada Allah SWT dengan bijaksana, dengan hikmah, yang kenabutan dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.
Bahkan
baru ini kita akan memulakan kelas pengajian kitab tauhid yang judul kitab tersebut adalah Allah Syariat dan Hakikat, dan Ustaz yang akan mensyarahkan kitab tersebut adalah Ustaz Jauhari, insya-Allah. Kitab ini adalah kitab yang baik bagaimana untuk seseorang itu memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dari segi tauhid, dari segi syariat dan juga hakikat, dari segi zahir dan juga batin. Kerana tauhid itu kita tidak mempelajari dari segi zahir, tetapi tauhid itu perlu dirasai. Zahir itu tauhid, dan juga keimanan itu sesuatu yang perlu diamalkan. Ia bukan sekadar ilmu, ia bukan sekadar pada akal, tapi meresap ke dalam hati. Itu ilmu tauhid, dan tidak sekadar kepada syariat, tapi dia membahaskan kepada hakikat. Dan tauhid itu insya-Allah suatu kitab yang baik, yang memudahkan untuk umat pada zaman sekarang ini memahami tauhid dengan baik, insya-Allah taala. Sekian. Fatihah kita kabul wa tamam fi isu dengan دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وكواكبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله. Dan musyawarah kita pada hari ini, insya-Allah sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu memberikan usia guru kita Said Mirza Abdul Hari, semoga Allah Subhanahu memberikan kesihatan dan kekuatan kepada beliau, semoga Allah Subhanahu memudahkan usaha beliau, semoga Allah Subhanahu memberikan ilmu manfaat dan juga manfaat kita. InsyaAllah jemaah-jemaah kepada jemaah yang berkelaparan pada esok hari boleh hadir ke dalam bimbing ada maulid bulanan di Surau Nurul Ihsan. Jadi semua itu jemaah yang berkelaparan juga pada hari Rabu, iaitu hari Rabu ni pada Rabu minggu petang boleh hadir di Surau Al-Azizah ini untuk bertaraki kitab Allah Syariat Hakikat yang akan dibawa oleh Ustaz Jauhari Al-Mu'alim, insyaAllah. Jadi kita tutup Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.